Selamat datang saudara-saudari. Ini kita mau bersambung dalam hari ke-10, iaitu firman Tuhan adalah kuasa di dalam kita. Kita selalu mau kuasa, kekuatan. Mana kita dapat kuasa ini? Tuhan berkata, firman Allah adalah kuasa di dalam kita. Mana kita boleh cari ayat ini? Kita masuk dan mencari dalam Matthew babak ke-7. Mari kita mencari Matthew babak ke-7 ayat 24. Ini cerita ayat 24 sampai 27. Ya. Pembina rumah yang pandai dan pembina rumah yang bodoh. Kita mendengarnya. Setiap orang yang mendengar kata-kata Tuhan dan menurutnya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh kerana berasaskan batu. Setiap orang yang mendengar kata-kata aku ini, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar kata-kata aku ini tetapi tidak menurutnya, tidak mematuhinya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu. Lalu rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerosakan rumah itu. Ya. Ini pun ada cerita kanak-kanak mengenai three little pigs. Ya. Ini 3 binatang ni, babi kecil membina rumah. Membina dalam asas batu ataupun di atas asas pasir. Pembina rumah yang pandai dan yang bodoh. Apa bila kamu membina rumah? Apa yang kamu mahu terjadi? Ya. Dalam hidup kita, kita mahu kita menjadi kukuh, tidak melanda apa-apa penderitaan. Tetapi Yesus berkata, penderitaan akan menimpa dalam sesuatu musim. Tetapi kalau kita ada Tuhan, penderitaan itu tidak akan menaluki hidup kita. Macam Ayub. Ayub sangat percaya dengan Allah dan tidak bergerak. Dia menjadi kukuh dan sehingga dia mau menyoal Allah. Kita mesti menjadi kukuh dalam iman hati kita, supaya kita tahu ayat Tuhan adalah berasas batu. Tidak boleh digolek, tidak boleh diguling. Ya, kita mesti mendirikan hidup kita dalam asas ayat Tuhan. Ini adalah kerana Tuhan adalah pencipta kita. Ya. Dan bila kita tahu ayat Tuhan, kita menjadi berkuasa. Apa segala yang diminta daripada Bapa akan dipenuhinya. Ya. So
dalam hari pertama sampai hari ke-10 kita sudah belajar apa Alkitab mengajar kita. Mari kita buat kesimpulan. Okey. Hari pertama kita berkata Alkitab adalah firman Tuhan. Hari kedua, tujuan ayat Tuhan. Apa tujuan ayat Tuhan? Ya, dia adalah perjanjian yang Tuhan beri kepada kita. Yang ketiga, hari ketiga, ayat Tuhan memberi hidup kerana ayat Tuhan itu adalah kehidupan. Hari keempat, ayat Tuhan seperti air membersihkan kita dari segala dosa. Hari kelima, ayat Tuhan menerangi hidup kita. Ayat Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Hari keenam, ayat Tuhan adalah makanan rohani dalam hidup kita. Kerana kita adalah dicipta oleh Tuhan dalam iman. Kita tahu Tuhan adalah roh dan kita mau mendampingi Tuhan dengan roh dan kebenaran. Hari ketujuh, ayat Tuhan adalah benih. Bila kita tanam benih di dalam ladang kita, benih itu mati dan Tuhan memberinya kehidupan baru. Dan buah-buah akan berlimpah-limpah bila ia menjadi matang. Maukah kamu buah-buah dalam roh? Ya. Hari ke-8, ayat Tuhan adalah pedang. Ya, pedang yang lebih tajam daripada pisau dua mata. Hari ke-9, ayat Tuhan menolong kita berdoa. Ya. Bila kita berdoa dalam hati kepada Bapa, Bapa akan memenuhinya. Ayat 10, hari 10, ayat Tuhan kuat dalam iman kita. Ya. Bila kita sentiasa membaca, mengikuti ayat Tuhan, bila roh mengajar kita, kita belajarlah. Sudikah kamu terus mau belajar tentang Alkitab, tentang Tuhan? Ya, kita selalu mahu mendampingi Tuhan kita. Kita boleh bercakap dengan Tuhan kita, berdoa selalu supaya kita tahu apa teladan dan hidup Tuhan dalam dunia ini. Ya. Ini adalah 10 hari kita belajar ayat Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.